Hadir pengurusi, Tuan Imam, seluruh ahli jurukuasa surau Raudah, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkara yang biasa kita dengar, kebanyakan ustaz, penceramah, pengkuliah, dia akan menyebut suatu ayat Quran, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat ni berhubung dengan peristiwa bila Allah Subhanahu wa taala nak melantik manusia sebagai khalifah. Lalu para malaikat bertanya pada Allah Taala, pasal apa Allah nak pilih manusia, sedangkan manusia suka menumpahkan darah, suka berbalah, suka bermusuh, suka merosakkan. Allah jawab sepatah je, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Ya. Jadi tak semua benda yang rahsia Allah ni kita tahu. Ada yang Allah rahsiakan, kita tak tahu. Lalu Allah Ta'ala panggil Adam AS, Allah panggil para malaikat. Maka Allah Ta'ala suruh beritahu apa yang kamu tahu. Ya, setelah Allah ajar Nabi Adam AS. Lalu malaikat boleh menyebut berapa nama. Nama Arash, nama malaikat, nama Allah, beberapa nama saja. Bila Allah Ta'ala suruh Adam AS, lalu Nabi Adam AS banyak menyebut nama-nama semua benda, sebab Allah Ta'ala ajar Nabi Adam AS. Setelah mendengar keterangan daripada Adam AS, lalu para mereka kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami ni tak ada ilmu melainkan apa yang kau ajar pada kami. Ya, jadi kita ni sebenarnya satu yang kita belajar, satu yang Allah ilhamkan. Ilmu ni ada dua, satu ilmu zahir, yang kedua hikmah di sebalik ilmu. Ya, maka orang yang dapat ilmu, alhamdulillah, ya, al ilmu nurun, ilmu ni cahaya, bukan nar, dia nur. Tetapi di sebalik itu ada satu lagi yang lebih penting, iaitu hikmah. Ya, Allah Taala sebut dalam Quran, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa-siapa yang Allah kurniakan hikmah kepadanya, kebijaksanaan, maka dia dapat kelebihan yang sangat banyak. Hikmah ni tak boleh kita belajar, dia satu gift, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya, bolehkah kita doa pada Allah? Boleh. Kita minta doa supaya Tuhan beri pada kita ilmu dan hikmah. Kadang-kadang ada orang ada alim, dia ada ilmu, tapi tak ada hikmah. Cakap dengan orang tak ada adab, bahasanya kasar, dengan tak padan dengan ilmu yang dia ada. Ya, baru ni seorang ustaz fitnah saya. Ya, tak padan dengan seorang ustaz. Ini bukan kerja, tak sepatutnya ustaz buat kerja macam tu. Ya, jadi oleh kerana itu kadang-kadang ilmu yang ada ni, ya, kita nak tengok ilmu tu ialah bergantung kepada bagaimana dia menggunakan ilmu tersebut, biar sesuai dengan apa yang ada pada kita. Ya, maka kerana itu sahabat-sahabat sekalian, malam ni saya cadang untuk ambil satu hadis, ya, yang sangat penting, berhubung dengan suatu hadis daripada Tirmizi. Ya, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, sabda baginda, ihfazillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifuka fi syiddah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, wa anna al-faraja ma'al karabi, wa anna al-usri yusra, wa anna ma'al usri yusra. Riwayat Tirmizi. Ya, hadis ni tuan sekalian, Nabi SAW mengajar pada kita ni satu benda yang dia ajar, benda yang kita nampak, dan satu benda yang di sebalik apa yang kita tak nampak. Ya, Nabi sentiasa mengajar para sahabat, kadang sambil berjalan, sambil duduk, sambil perang, sentiasa dapat ilmu. Sahabat-sahabat duduk kat Nabi SAW, lalu mereka dapat ilmu. Hadis Nabi kata, ihfazillah, ya, ihfazillah, jaga Allah, jaga hak Allah. Allah kata Nabi, kamu jagalah hak Allah. Kalau Allah kata wajib, buatlah. Kalau Allah kata haram, tinggalkanlah. Kalau Allah kata sunat, perbanyakkanlah. Ya, jaga Allah Ta'ala. Tajidhu amamaka, nescaya kamu akan dapati Allah sentiasa memelihara kamu, Allah sentiasa menjaga kamu. Kita kadang-kadang duk jaga hak makhluk, tak jaga Allah.
Lalu kita rasa dengan kita jaga makhluk kita dapat. Tak, tidak begitu. Tabi'i Islamnya tidak begitu. Islam tu datang dalam keadaan yang kita diminta untuk sempurna kerana Allah, Allah akan sempurna hak kita. Ya. Ihfazillah, jagalah, peliharalah perintah dan larangan Allah Ta'ala. Tajidhu amamaka, nescaya kamu akan selalu akan merasai Allah sentiasa bersama-sama. Allah hadir bersama kita, Allah dekat dengan kita, Allah bersama-sama kita. Rasa tu rasa. Ya, Allah tak nampak, tapi kita rasa kehadiran, kita rasa Allah bersama-sama kita. Allah lindung kita, Allah jaga kita. Ya, itu satu. Ta'arraf ila Allah fir raha. Yang kedua kata Nabi SAW, ya, menjagalah, ya, ingatlah pada Allah Subhanahu wa taala di waktu kamu senang. Ya, ya'rifuka fi syiddah, nescaya Allah Taala, ya, menjaga kamu, melihara kamu, mengenali kamu waktu mana kamu susah. Waktu senang ingat pada Allah, maka Allah ingat pada waktu kita susah. Ya. Waktu senang tak ingat pada Allah, bila susah baru ingat pada Allah. Ini kebanyakan. Ya, waktu sihat, ya, lain. Dengar kita COVID, doktor kata pak cik positif. Positif tu berzikir terus. Ya, terus berzikir astagfirullahalazim, ila ilallah. Hantar mesej kawan, tolong doalah saya baru dapat disahkan positif. Ya, yang tak semayang akan semayang, yang tak kenal kawan akan minta tolong jumpa ustaz akan. Pasal apa? Kerana COVID. Cuba doktor kata pak cik kena kurap. Tapi oleh kerana COVID ni resiko kematian, sebenarnya dia bukan takut penyakit tu. Ya, dia takut mati tu. Penyakit tu tak takut. Kalau penyakit tu tak bawa pada mati, saya tak takut. Tapi kenapa berubah? Kerana dia bawa kematian. Nabi kata ingatlah pada Allah waktu senang, nescaya Allah akan ingat pada kamu bila kamu susah. Hidup kita ni akan berjumpa dengan susah, tuan-tuan. Dia psikologi. Bila kita bawa kereta, kita naik bukit, lepas ni mesti turun bukit. Bila turun bukit, tuan-tuan kena ready, lepas ni akan naik bukit. Ya, itu fitrah, sunnatullah dah. Naik turun, kesenangan, susah. Bila tuan-tuan bawa kereta, corner belah kanan, ready, lepas ni akan corner belah kiri. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Susah tu akan ada senang, tapi lepas senang akan ada susah. Ya. Kalau hari ni orang puji dalam Facebook, ready untuk kena kutuk sehari dua lagi. Tapi tak apa, kalau orang kutuk kita sehari dua lagi, insya-Allah sehari dua akan berikutnya akan ada orang puji kita. Ya, mudah zaman sekarang ni, zaman rapuh. Ya, semua benda boleh berubah dalam sehari. Hari ni orang sayang, puji, bagus. Besok buat silap sikit je, kena kutuk terus. Silap sikit je, spray tempat tak cicak, siap lah. Contoh. Ya. Ya. Padahal boleh jadi macam-macam kalau nak jadi positif, tapi begitulah manusia. Ya. Dulu satu saya belajar, saya sangat bimbang. Dalam hadis pun Nabi sebut jaga lidah. Ya. Allah akan selamatkan kamu kalau kamu boleh jaga dua benda yang terletak di antara, satu benda yang terletak di antara dua. Lidah kamu yang terletak di antara dua bir, kemaluan kamu yang terletak di antara dua paha kamu. Ya. Maka dulu, ya, kita jaga lidah. Banyak hadis tentang menjaga lidah. Hari ni jaga tulisan. Orang tak bercakap sekarang ni. Senyap dalam bilik tu. Kerja apa? Ngutuk orang. Dia tak bercakap. Tapi dia send, dia cerca, dia tengok benda, dia terus kutuk. Ya, dia tengok benda ke dia rasa nak puji, dia terus puji. Ya, dan dia viralkan. Ya, zaman Ruwaibidah ni orang bercakap urusan orang ramai. Dia bercakap tu seorang, tapi apa dia bicarakan dia viral kepada orang ramai. Ni Ruwaibidah. Itulah Ruwaibidah ialah seorang yang bercakap dalam urusan orang ramai. Walaupun benda tu benda seorang diri, benda dia, tapi dia viral. Dia viral biarkan orang tahu. Maaf cakaplah, dia berzina, dia viral gambar dia berzina. Ya, dia tangan pakaian, aurat tu nama aurat, benda yang kena tutup. Ya. Tapi dia buka, dia viral pada orang ramai. Ya, hilang perasaan malu. Ya. Orang laki-laki, maruah dia terletak pada dia menahan marahnya. Tu nilai seorang laki-laki. Hebat seorang laki-laki tu bila dia berjaya menahan kemarahannya.
Hebat seorang wanita tu bila dia menjaga perasaan malunya. Bila wanita tu hilang malunya dan laki-laki hilang perasaan kawal kemarahannya, punahlah manusia tersebut. Ya. Sebab tu maruah tu dia duduk gitu. Ya. Sebab tu dalam Islam dia lengkap, dia saling kait. Kenapa kita diwajibkan tutup aurat? Ya, tutup aurat kerana untuk mencegah benda yang mudarat besar. Kalau kita dah aurat, dia boleh merangsang nafsu orang lain dan sebagainya. Kita yang dah aurat tu rasa tak apa-apa, tapi orang lain tengok tu, kesian dia. Langgar trafik lah, langgar tiang elektrik lah apa semua. Balik duk berangan tengok macam-macam kan. Ya, pasal apa? Sebab tu satu hari bila Aisyah radhiyallahu anha, ya, Asma keluar menghidangkan makanan kepada Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, tak seringat saya, seorang sahabat Nabi yang buta, dalam keadaan yang tidak sempurna penutupan auratnya, mungkin tudung begitu je. Ya, lalu kata Nabi, jaga aurat kamu. Dia kata, ya Rasulullah, kan dia buta ya Rasulullah. Ya, kan dia buta ya Rasulullah. Nabi kata, betul lah dia buta, tapi hak kamu kena jaga. Ya, hak tutup aurat tu hak bagi maruah diri kita. Ya, orang buta tu memang dia buta, dia tak nampak, dia tak ada dosa apa sebab dia buta. Ya, tapi hak yang menutup aurat tu hak kita yang dituntut oleh Allah Taala. Ya, kita ni kan ada hak Allah. Ya, dalam hadis Nabi kata dia, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fa'ti kullazi haqqin raqahu. Kamu dengan Allah ada hak. Ada hak Allah pada tubuh kita. Ya, apa hak Allah? Semayang, jaga perintah, tinggal larangan. Kamu dengan keluarga kamu ada hak. Isteri ada hak ke atas suami. Suami ada hak ke atas isteri. Sebelum tuan-tuan beritahu isteri durhaka, jangan suami itu durhaka dulu. Sebelum kita bicarakan anak durhaka, yang ramainya mak ayah durhaka pada anak. Ya, itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, sebelum ya, anak kamu durhaka pada kamu, aku dapati kamu lebih dulu durhaka pada anak kamu, sebab dia tak tahu nak tanggungjawab. Ya. Dan kata Nabi, atas diri kamu ada hak. Rupanya kita, atas tubuh kita, kita ada hak pada tubuh kita. Nabi kata, ingatlah pada Allah waktu senang. Ada masa kita senang, Tuhan bagi rezeki, alhamdulillah, ingat pada Allah Ta'ala. Nescaya Allah ingat bila kita susah besok. Bila kita susah, waktu mengharapkan pada Allah Ta'ala, manusia dah tak boleh tolong, pada waktu siapa nak tolong kita? Memang manusia tuan sekalian, walaupun dia ateis, tak mengaku ada Tuhan, dan dia terdesak, dia akan minta, mengharapkan kuasa lain membantu dia. Siapa dia kuasa? Allah. Ya. Walaupun dia ateis, dia tak percaya ada Allah, ya, secara zahir, tapi bila terdesak, ya, waktu semua kuasa-kuasa tak boleh nak rawat, doktor kata tak boleh rawat, dia masih lagi mengharapkan ada suatu kuasa luar biasa yang bantu dia. Itu fitrah. Ya, sebab tu Islam ni dia sesuai dengan fitrah manusia. Ya, fitratallahi allati fatarna 'alaiha. Allah Taala bentuk manusia atas acuan dia. Kalau tuan-tuan tengok ni, sebagai contoh penutup ni ada acuan dia. Kenapa jadi bentuk macam ni? Kerana acuannya begini. Kita manusia dibentuk atas acuan yang telah Allah Taala sifat bentuk kita. Maka setiap kita membawa acuan masing-masing, fitrah masing-masing. Ya. Hidung kita tak sama. Ni cak jari kita seorang pun tak sama. Ya. Bilion manusia atas dunia, seorang pun tak sama. Masya Allah. Apa sebenarnya Allah buat pada kita punya cak jari kita ni? Bilion, berjuta manusia, seorang pun tak sama. Setiap orang mewakili diri dia. Ya. Masya Allah. Jadi oleh kerana itu kita akan jumpalah waktu muda, insya-Allah tuan-tuan satu masa akan tua kalau Allah panjang umur. Sekarang kita sihat. Ya, insya-Allah satu masa nanti tuan-tuan akan datang waktu sakit. Ya, tak payah doa, dia mari sendiri. Ya, dia akan sampai. Sihat, sakit, muda, tua, hidup, mati ni, waktu lapang dengan waktu sibuk, dia akan mari. Sebab tu kata Nabi, irtanmi, rebut lima ni sebelum datang lima lain. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ingat kata Nabi SAW, sesuatu yang menimpa kamu, ya, sesuatu yang luput daripada kamu akan pasti tidak akan mengenaimu. Ya.
dan sesuatu yang akan menimpa pada kamu, pasti kamu akan tidak dapat untuk menolaknya dan menjauhkan dia daripada perkara tersebut. Nabi kata, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Benda yang tidak akan kena kita, maka tak ada siapa yang boleh menolak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita banjir sebagai contoh. Ya, kebetulan kementerian saya ni banyak jabatan pengairan saliran lah. Kita buat ban, ya, ARI kita untuk 50 tahun. Setengah-setengah 400 tahun. Ya. Kita buat, maknanya pada adatnya kalau banjir 3 kaki, kita akan buat mungkin 10 kaki ban. Pada zahirnya kalau mari air pun insya-Allah tidak akan melimpah ban tersebut. Ya. Dengan andaian kita air hujan 50 tahun. Tapi kalau mari 200, tak boleh buat apa. Maksudnya kita boleh jangka, tapi boleh pasti tak? Tak boleh pasti. Orang beriman, kita diwajib berusaha, kita dapat pahala dengan usaha kita. Alhamdulillah. Ya. Tetapi usaha kita, ikhtiar kita, kan Allah rahsiakan. Ya. Allah Ta'ala waktu diciptakan kita, dia tiup roh, dia tentu belaka dah. Ya. Jodoh, ajal, maut, bila-bila, semua tentu belaka dah. Lalu disimpan di Lauh Mahfuz. Allah rahsiakan. Lalu kita hidup dengan perancangan yang telah Allah susun kepada kita. Ya. Semua yang berlaku tu dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tuan-tuan pernah fikir tak satu hari nanti tuan-tuan mahu hidup Putrajaya ni? Asalkan kok diang Kedah no. Ya. Akan asal Ulu Tembeling no. Jauh, tak pernah fikir. Saya sendiri tak pernah fikir satu hari Sinod Putrajaya, tak pernah fikir. Ya, mana pernah fikir jadi menteri lagi, tak pernah fikir tuan-tuan. Sebab start pembangkang mana boleh menang. Ya, kan? Start dengan pembangkang, beranak terbangkang terus. Ya. Mana lagi fikir. Kadang-kadang hidup kita ni cuma doa gitu je. Ya Allah, kamu tahu apa masa depanku dan aku tak tahu. Maka tolong atur yang terbaik untukku, untuk agamaku, untuk keluargaku. Doa gitulah. Doa siang malam supaya Allah atur yang terbaik. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita sangka baik, boleh jadi tak baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka satu benda, kata Allah, tapi benda tu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka satu perkara, tapi benda tu tak elok untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tak tahu. Kita sangka bahawa dengan naik pangkat kita tu bagus, dengan dapat duit bagus. Rupa dapat duit merosakkan. Macam Korun waktu miskin, hamba Allah yang soleh, yang taat, semayang tak tinggal, ibadah pada Allah. Bila mari harta banyak, dia kata pada Nabi Musa, kalau Allah Ta'ala kurnia pada aku harta, aku akan sedekah, boleh berjuang, boleh macam-macam. Ya, macam kita lah, ada seorang kata, ustaz saya ni kalau elok, ya, elok kita kalau hidup zaman Nabi, mungkin kita ni mati syahid bersama Rasulullah, berjuang bersama Nabi. Kata jangan kata macam tu, tentang menyokong Abu Lahab pun tak tahu. Kan? Abu Lahab tu hidup zaman Nabi lah. Tuan-tuan tengok surat beranak Abu Lahab, tempat lahir Mekah tuan-tuan. Ya. Apa yang Allah atur ialah yang terbaik untuk kita. Ya. Apa yang Allah atur ialah yang terbaik. Dan apa yang tidak akan menimpa, yang menimpa kita, tidak ada tangan yang boleh menolak melainkan Allah. Ma asabaka ya, apa-apa yang menimpa kamu, ya, dan hadis itu kata lam yakun wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ya, apa yang menimpa kamu tidak akan siapa dapat tolak melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah akan kena pada kamu. Tapi kalau tak bukan kita, Allah kata tak kena pada kita. Walaupun kadang-kadang kita tengok sekarang ni banyak viral dalam video macam-macam. Ya, ada orang bawa kereta, parking sekejap keluar, baik orang lain langgar kereta. Nasib baik kita pergi. Kan, nasib baik kan tak pernah habis. Siapa nasib baik dah habis nak mati. Ya, nasib baik tak pernah habis. Ya. Kan. Itu ada seorang Allah cerita, ya. Kalau tuan-tuan baca satu buku novel cerita Abu Nuwas. Ya. Satu hari dia suruh isteri dia, ya, basuh baju. Isteri dia basuh baju jemur.
jemur je jemuran. Ya, tiba-tiba datang pemburu, memburu seekor binatang tu lari kat situ. Lalu pemburu tadi panah. Tapi panah tu tak kena binatang buruan, kena baju dia, tembus baju dia. Baju yang dijemur tu. Ya, dia ambil tengok, tembus. Nasib baiklah aku tak pakai, kata dia. Kalau aku pakai, tembus aku. Allah Rabbi. Ya, apa yang menimpa, apa yang Allah takdirkan kena, tak ada siapa boleh elak. Ya. Cuma Allah rahsiakan, lalu kita usaha untuk mengelak musibah. Ikhtiarlah, sebab kita ikhtiar dengan tenaga ikhtiar dan kefikiran. Ini hak hamba. Doa bagi dua, kita minta hak kita, yang beri hak Allah. Ya. Kadang-kadang Tuhan tak bagi yang kita minta. Kadang-kadang Tuhan bagi yang kita minta. Kadang-kadang Tuhan tak bagi, Tuhan ganti yang lain. Ya, tuan-tuan mari masjid ni. Ya, mari tinggal, kadang suami mari isteri mari tinggal rumah kosong. Alhamdulillah, balik-balik tengok pintu tak berkunci, Allah selamatkan kita. Tapi tuan-tuan minta, ya Allah janganlah perempuan masuk, ada? Tak ada. Ya. Kadang-kadang kita minta benda lain, tapi Allah ganti benda lain. Ya. Kadang-kadang Allah tak nampak yang Allah ganti dunia, tapi di akhirat besok baru kita tahu, oh rupanya kerana doa itu maka Allah Ta'ala bagi yang macam ni. Doa lain, rupanya diangkat darjat tu kerana doa. Sebab tu dah hadis dalam Quran Allah sebut, ya, bahawa Allah Ta'ala tidak akan ud'uni astajib lakum, mintalah pada aku akan perkenankan permintaan kamu. Perkenan bukan makna dapat, jangan salah faham. Perkenan makna terima. Doa tu diterima oleh Allah. Macam kita tabarang masuk universiti lah, ya, permohonan Tuhan diterima, dapatkah? Baru diterima orang. Borang diterima, dapat masuk tak masuk tu soal lain. Ya, sebab tu kita doa, Allah Ta'ala terima doa kita. Ya, tapi tengoklah yang kita minta sesuai tak sesuai. Ya, ada orang tu darah tinggi, ada kecil manis, ada lemah jantung, ada gout, ada minta kahwin seorang lagi. Ya, kalau Tuhan bagi, mampu pak makna tu. Contohlah. Ya. Allah Rabbi. Tapi manusia, kerana kita tak tahu, kita boleh minta lah selagi benda halal, bolehlah minta. Ada seorang sahabat Nabi, dia ni badui, ya, mari dengar kuliah Nabi cerita bab syurga, nikmat syurga begini. Dia kata, ya Rasulullah, hobi saya ya Rasulullah, aku suka sangat menternak kambing, ya, suka sangat bela kambing ni. Kalau saya masuk syurga ya Rasulullah, boleh tak saya nak bela kambing dalam syurga? Ya, ni ada orang nak bela kambing dalam syurga. Ya, soalan itu menyebabkan sahabat-sahabat ketawa. Yalah, ya, soalan pelik kan. Ya. Ya. Ada orang tanya, Ustaz, kalau masuk syurga boleh tak main game? Hobi saya main game. Ya. Kata Nabi SAW, bahkan syurga kamu nanti, kata Nabi, dalam syurga tu ada satu kawasan rumputnya hijau, rumputnya panjang-panjang, binatang ternakan gemuk-gemuk. Kamu boleh ternak kambing kamu di situ, kata Nabi. Maknanya apa hajat kita dunia halal, Allah Ta'ala sambung hobi itu sampai ke akhirat. Masya Allah. Hobi saya menjaga, insya-Allah mudah-mudahan boleh menjaga akhirat. Wa alam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah, pertolongan Allah Ta'ala tu datang bersama kesabaran, sabar. Ya. Pertolongan Allah datang dengan kesabaran, sabar. Sabar ni boleh ucap lah, ya, mudah diucap, payah nak laksana. Dia macam ikhlas. Cuma bezanya, sabar tu ialah seorang yang menahan diri dia dalam perkara maksiat, dan sabar dalam taat, dan sabar dalam waktu nak marah. Kata Imam Ghazali ada 3 kesabaran. Yang sabar dalam taat, sabar waktu nak marah sangat, yang ketiga sabar tak ada maksiat. Ya. Jadi, ya, bila Nabi sebut, ketahuilah pertolongan Allah tu datang bersama orang sabar. Sebab tu kadang-kadang, ya, bila ditimpa musibah, ya, biasa kita dengar Al-Quran, ya, Allah Ta'ala akan pasti, ya, menguji kita semua ni, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. 5 ujian Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala pasti uji kamu dengan perasaan takut. Takut ni bentuk ujian Allah. Daripada kecil takut,
bunyi petir takut, bunyi kilat takut, ya, besar sikit takut, ya, duk berimpit dengan mak, ya, kahwin takut lagi, nak kahwin takut, ya, orang perempuan takut nak kahwin, lelaki pun takut macam mana rupa isteri, macam mana keadaan, tak tahu. Mengandung lagi takut, ya, waktu mengandung takut macam mana keadaan anak, lahir anak takut, dibesar dengan orang takut, sampai tua takut lagi, takut isteri pula. Dia kata bukan takut isteri, Ustaz, isteri tak takut suami, dia bukan takut tu, ya, tu takut lain, ya. Al-khawf wal ju', lapar, wa naqsimil amwal, kekurangan harta. Mari banjir, orang yang jadi orang yang layak, orang yang sepatut keluar zakat, tiba-tiba tukar menjadi orang yang boleh terima zakat, ya. Semalam kaya, hari ni rumah tinggal tangga je, hilang, ya. Semalam dia bayar zakat pada orang lain, dia ada harta, hari ni dia layak terima zakat, ya. Kurang harta. Wal ampus, kematian, ya, berlaku kematian suami isteri. Ujung ayat tu Allah kata wa basiris sabirin, ya Muhammad, beritahu kepada orang beriman, beritahulah berita gembira pada mereka. Apa dia? Orang yang sabar. Allah Ta'ala suruh sabar, beri khabar gembira pada orang yang sabar. Orang sabar macam mana? Allazina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar tu ciri dia, bila dia ditimpa musibah, maka dia kata inna lillahi, kita milik Allah, kita hak Allah, ya. Ada seorang sahabat Nabi, ya, Malik bin Aus radhiyallahu anhu, ya, beliau ni hilang medan perang. Aus bin Malik radhiyallahu anhu, dia hilang medan perang, pergi perang dengan Nabi, ya. Sebelum pergi perang minta izin dengan mak ayah, sebab ayah tua dah, mak dia, ya, anak dia, mak ayah kata pergilah sama Nabi, pergi perang, ya. Bila perang balik, sampai di Madinah, orang lain semua ada, dia tengok anak dia tak ada, ya. Maka dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, mana anakku ya Rasulullah? Nabi tanya sahabat, mana pergi Aus bin Malik, mana pergi Aus? Tak tahu ya Rasulullah. Nak kata dia mati, jenazah tak ada, nak kata cedera tak ada, tak tahu ke mana. Nak kata ditawan oleh musuh, tak ada sahabat-sahabat nampak dia kena tawan. Tapi bila balik ke Madinah, tengok-tengok dia tak ada. Sampai menangis-nangis mak dia, mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, beritahu ke mana anakku ya Rasulullah, kalau dia mati syahid, aku akan bersyukur pada Allah Ta'ala, ya. Nabi kata, wahai Aus, wahai Malik, balik dululah ke rumah kamu dan beritahu isteri kamu, ya, hendaklah ke dia berzikir pada Allah Ta'ala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, ya. Benda di luar kemampuan ni tuan-tuan, itulah zikir yang paling baik. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita usah-usah, lepas habis ikhtiar kita, la hawla wa la quwata illa billah. Lalu dia ni pun suami isteri malam tu berzikir, ya, untuk berzikir, ingat la hawla wa la quwata illa, berzikir, ya. Dia kata sampai tengah malam, tiba pintu rumah dia diketuk, ada orang ketuk, dia pun berlari lagi buka pintu, tengok anak dia balik. Anak dia balik dalam keadaan yang sihat, tak cedera, tak apa. Maka ayah ditanya, kamu pergi ke mana? Sebab dia walik kambing, 5 ekor kambing. Kamu pergi ke mana? Pergi perang ke pergi beli kambing? Pergi perang atau balik kambing? Dia kata, aku pergi perang ya Rasulullah, bersama Nabi. Habis kenapa macam ni? Dia pun cerita lah. Dia kata, tengah aku berperang-perang, tiba-tiba ada musuh datang, tangkap aku di belakang, buat lari aku keluar daripada medan perang. Dalam keadaan kecamuk perang tu, orang tak perasan. Rupa ditahan oleh musuh buat lari keluar. Lalu musuh mengikatku kaki dan tangan, ikat kaki, ikat tangan, letak atas tanah, ya. Dalam keadaan tak diberi makan, tak minum, ya. Dia kata malam tu dijaga tengah malam, dalam keadaan teronta tu, bangun tengok orang lain semua tidur. Yalah, kalau dah ikat kaki tangan apa semua, nak bimbang apa, diikat dengan dawa begitu. Dia kata tiba-tiba saja, tak tahu siapa datang buka, ikatan di tangan aku terbuka, ikatan kaki terbuka, ya. Bila terbuka, dia bangun, dia tengok ada kambing, dia pun ambil kambing sebagai harta rampasan perang, sebab dia pergi perang. Dia ambil kambing, dia pun berjalan balik.
Tiba-tiba ada satu lembaga turun depanku, membuka sayapnya, seolah menyuruh aku naik. Aku pun naik atas belakang. Lalu aku dibawa terbang dan turun depan rumah. Kalau tuan-tuan baca sirah kan ada cerita sahabat Nabi yang menunggang malaikat. Inilah Aus bin Malik radhiyallahu anhu. Yang turun tu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kita buat tak jadi. Tunggu, tak mari tuan-tuan. Kalau mari pun kita lari. Dia kata, tak apa. Ya, kalau macam tu syukurlah, pagi besok jumpa Nabi, cerita pada Nabi SAW. Ya. Nabi kata pada dia, zikir la hawla wala quwwata illa billahil azim ni dipanggil kanzun min kunuzil jannah. Pembendaan syurga Allah. Inilah perbendaraan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kunci pada pembendaraan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu tuan-tuan banyakkan zikir tersebut. Kadang-kadang kita di luar puan-puan. Contoh nak cegah Covid lah. Macam mana buat tuan-tuan? Ya, saya baru ni lah kebetulan takdir Allah, qadar Allah, masya. Ya, apa takdirkan. Saya kebetulan pergi umrah. Ya, sehari sebelum berlaku banjir. Saya bertolak pada 18. Ya. 18 tu sini dah mula hujan turun. Tapi kita mana kita tahu nak jadi satu bencana besar. Ya, sampai sana ya, 19 tengok berita Allah Rabbi, Masya Allah. Saya sepatut balik 1 bulan. Jadi saya balik awal lah. Gizarah Nabi sekejap sampai petang, gizarah Rasulullah kejap, kemudian masuk Raudah, kemudian malam pamarik terus ke airport, terus balik ya, 5 hari lah ya, nak siap umrah sebagainya ya. Balik-balik sini semangat lah nak tolong masa banjir ni. Teh positif pula Covid, duduk berehat 10 hari ya. Jadi Allah yang tu kadang-kadang kita tak nak macam la haula wala quwwata illa billah. Bila kena tak tahu, tak ada simptom, tak alhamdulillah, tak ada demam, tak ada apa, tak ada simptom ya. Tapi kena, begitulah apa yang menimpa ya. Cuma kita harapkan kita orang beriman itu sekalian, kita yakin bahawa kita ada Allah ya. Kita buat apa yang Allah Ta'ala atur pada kita. Saya tahu ramai orang komplain tentang semayang, bila nak semayang rapat-rapat ya. Semua kita rindu nak semayang rapat-rapat semula. Memang pun di Mekah waktu saya pergi tu semayang rapat-rapat. Sekarang jauh jarak balik. Satu masa dulu di Kelantan ya, ada waktu semayang tarawih, ada jemaah semayang rapat-rapat pada lampu ya, sorok selipar, sembunyi selipar, semayang dalam gelap, semayang rapat-rapat. Hasilnya satu surau positif semua positif. Dan daripada surau tu balik ke rumah, keluarga-keluarga pula berjangkit, habis kampung. Kebetulan kampung arwah ayah saya di Bacuk, Kelantan, dan saya tahu surau tu, saya selalu pergi. Media, netizen kutuk habis. Sebab itulah orang kata semayang jarak, itulah kepentingan jarak semayang. Sebab tu kita kena jarak semayang, kita kena pakai face mask, jangan tu. Sekarang orang suruh rapat-rapat. Kenapa siapa tak boleh rapat semua? Apa yang tuan-tuan buat semua tak betul, tuan-tuan. Semayang rapat ni wajib ke sunat? Sunat. Dia bukan wajib. Dalam keadaan jarak ni pun tak penuh pun masjid. Kalau dah penuh melimpah, okeylah saya setuju supaya kalau boleh, dan saya beritahu Menteri Agama kita cuba, saya beritahu dengan Menteri Kesihatan kalau tempat lain, kita orang Islam kita bangga sebab kita agama yang ikut peraturan. Tuan-tuan, kita jarak ni kita betul, tuan, bukan yang rapat-rapat tu betul, yang tak betul tu yang mereka, orang tu yang tak betul, kita ni betul, tuan. Kenapa yang kita betul ni rasa bersalah? Sepatutnya kita yang betul ni tak rasa bersalah. Kita betul. Memang peraturan kita kena ada penjarakan, dan kita ikut. Sebab tu orang Islam ni sepatut bangga kerana kita berjaya ikut peraturan. Yang kena kutuk tu yang tak ikut peraturan tu. Sepatutnya kita jangan ikut orang yang tak ikut peraturan. Sepatut kita kena desak yang tak ikut peraturan tu kena ikut peraturan. Mereka kena ikut peraturan, ada penjarakan. Bukan kita yang langgar peraturan. Ini terbalik pula ya. Kita pula rasa kita kena rapat, sedangkan
rapat tu jarak tu memang itu peraturan dia buat masa ni. Ya, tapi kita pun doa mengharapkan insya-Allah mudah-mudahan, ya. Bagi saya masjid mudah tu kan, kalau kita rapat sejadah dengan sejadah pun bukan ada sentuhan. Ya, kita berjaya lah, tapi pesmah lah. Ya, pakai pesmah bukan apa, kadang-kadang bersin dengan wallahu alam lah. Ya. Tapi sekalipun kita, mana kita semayang dulu pun rapat tak kaki kita? Tak rapat. Mana dia rapat? Rapat. Kita sentuh kaki dia, sepak terus. Mana ada kena tak sentuh. Ya, jadi yang sebenar tak boleh sentuhan. Jadi kalau kita rapat sejadah sekalipun sebenarnya tidak ada sentuhan. Ya. Bagi saya tu kalian, kita memang kita harapkan insya-Allah satu masa, ya, dalam masa terdekat lah kita harapkan kalau dapat ditengok. Sebab bagi kita sunnah, walaupun dia sunat, dia tak wajib, tapi menghidupkan sunnah kan, ya, satu tuntutan. Ya, jadi kita orang Islam seronok, tapi kita orang Islam ni pun kita kena jadi bangga sebab kita alhamdulillah, ya, berbanding dengan orang di luar yang tak ikut kita orang Islam ni, paling mudah disiplin dia. Ya. Sampai orang barat, orang bukan Islam, rasa hebat dengan Islam. Komandannya imam seorang je. Ya. Belakang dia ratus ribu, kalau di Mekah tu sampai ratus ribu semayang. 100 ribu tu ikut arahan dia dalam keadaan komandan tu tak tengok pun makmum belakang. Tentera dia tengok baris sedia, tapi dia tengok. Ya. Tu imam tak tengok Allahu Akbar. Mana tengok? Tak ada. Taat, masya-Allah, disiplin. Bangsa agama yang paling disiplin. Akhir sekali, insya-Allah kan? Insya-Allah kan? 3 minit lagi. Okey, saya nak tutupkan dengan satu hadis. Tuan-tuan kita pegang hadis ni insya-Allah. Nabi kata najaa awwalu hazil ummah bil yaqin waz zuhdi wa yahlaku akhiruha bil bukhli wal amali. Berjaya generasi awal, generasi sahabat zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in 300 tahun pertama. Ini generasi yang paling berjaya, dipanggil golongan salafi. Bukan salaf, golongan salafi, salaf, ya, bukan salafi, golongan salaf, golongan generasi awal. 300 tahun, 100, 200, 3 tahun pertama. Kenapa mereka berjaya kata Nabi? 2. Pertama, bil yaqin, yakin dengan Allah, yakin dengan janji Allah. Yakin ni lah, yakin tu menyebabkan. Yang kedua, mereka zuhud dengan dunia. Ya. Kata Sayyidina Ali, zuhud tu bukan pakai compan-camping, bukan pakai buruk-buruk. Zuhud tu ialah Allah bentang dunia, tapi dunia tak masuk dalam perut dia. Ya. Zuhud tu bukan pakai selipar terbalik. Ya. Zuhud tu bukan pakai kopiah tak basuh. Bukan. Zuhud tu ialah Allah beri dunia kepada dia, tapi dunia tak masuk dalam perut dia. Ya. Tak menyebabkan dia sombong, takabur, tak menyebabkan dia ego, riak. Ya. Tengok, saya pernah jumpa seorang jutawan Malaysia ni, saya sebut nama mungkin tu terkenal dia. Satu hari saya pergi Mekah dengan dia. Dia pergi dulu lah, dia pergi umrah. Dia tengah belik-belik jam yang dia pakai. Ya, saya pakai, dia kata, dia kata baru beli jam rosak pula Ustaz, beli jam baru. Dia beli jam baru tengah pakai lah. Saya tanya berapa ringgit? RM15. Ya. Dia ni harta bukan jutawan, bilioner tuan-tuan. Beli jam RM15. Saya kata, takkan RM15. Dia kata yang penting hidup. Kalau maha mampu tak guna jam ni. Allah. Ya. Dua perkara. Satu, yakin. Yang kedua, zuhud. Wa yahlaku akhiruha. Generasi akhir ni binasa oleh Allah disebabkan dua perkara. Apa dia? Pertama, bil bukhli, kedekut, berkira dengan Allah. Dengan Allah pun berkira. Nabi kata bakhil. Yang kedua, wal amali, panjang angan-angan, hidup buat maksiat, angan-angan masuk syurga Allah. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, jaga duduk perkara ni, usikum ba'iyah. Pertama yakin, yang kedua zuhud dengan dunia. Yang merosakkan kita dua, pertama yang pertama berkira, bakhil, kedekut sampai zakat pun tak keluar tu kan.
Zakat pun tak keluar. Allah zakat ni 2,5%, bukan 22%. 2,5% je. Ya, Masya Allah. Ya, berkira sangat. Yang kedua, kata Nabi, panjang angan-angan. Ya, tak apalah buat maksiat nanti Allah tahu, Allah ampun dosa, tak apalah. Ya, tak boleh begitu. Ya, silap minta ampun pada Allah segera. Ya, semoga Allah Taala merahmati kita bersama, insya-Allah. Wallahu alam. Insya-Allah panjang umur kita jumpa semula pada masa akan datang. Qul qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.